Okey, boleh saya terus mulakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Semua dah makan? Dah makan ke? Belum. Belum. Tak apa. Memang makan lambat Oh, memang makan lambat. Ke sebab ada kelas tu makan lambat sikit lah. Terpaksa lah ni. Okay. Tak apalah Tapi perut okey? Okey je. Okey je. Okey, homework saya rasa saya nanti saya bagi dekat grup je lah dia punya jawapan semua boleh? Hari tu okey tak? Tengok tak yang video yang kedua tu? Tengok, okey. Boleh? Nanti saya bagi kemudian lah sebab malam ni saya nak kena pecut sikit sebab rupanya minggu ni cuti raya cita kan. So nanti ada kelas hari Rabu yang tak boleh nak buat. So saya target hari ni kita akan settle down kita akan settle beberapa, ada 3 benda saya cuba untuk malam ni punya ni Okay. So untuk yang lepas ingat lagi tak belajar pasal apa? Yang lepas, yang latest. Y sama dengan apa Ingat tak? Y sama dengan? Hello. Yang lepas ingat tak yang mana? Y sama dengan UV kan? Yang dalam kan? Formula dia apa hari tu? dy per dx. Okay, good. Sama dengan? U V Prime. 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 Tambah VU prime. Tambah kan? Tambah VU prime kan? Betul? Betul. Okay, so hari ni kita punya bentuk yang jenis Y sama dengan U per V. Okay, nampak tulisan tak? Ke nak kena besar sikit ke macam mana ni? Nampak. Nampak, okay. So maksudnya U per V ni kan dia bentuk pecahan ataupun bentuk bahagi kan. Kalau yang lepas formula tu untuk darab. So untuk yang hari ni, yang untuk yang sekarang ni, dia untuk yang version bahagi. Okay, boleh Okay, so formula dia pula, ini ada dekat dalam buku teks, saya ada tulis dah siap-siap dekat sini, kat tepi ni. Buku teks muka surat 45, nanti kau orang boleh rujuk balik. Ini formula asal dia tulis macam ni. Tapi hari tu lah sebab korang kena ingat sendiri sekarang kan. So, kita simplify lah, senang sikit nak ingat. Okay, kalau misal kata yang bentuk yang lama, kejap saya tulis dulu yang lama boleh? Kalau Y sama dengan UV, dy per dx kita ialah UV prime tambah VU prime, betul? Ni yang lepas kan? Betul, okay. So untuk yang kedua, untuk yang hari ni punya U per V, formula dia ialah VU prime. Tadi yang lepas kita tambah nanti jadi tolak. Tolak UV prime. Maksudnya dia start from V pula. V. Kalau yang lepas dia start from U. So yang ni dia start from V. And then per dengan V kuasa 2. Okay, maksudnya daripada formula yang kat atas ni, V ni, saya tunjuk sesuatu balik untuk nampak. V ni, yang V ni. And then U prime ni bermaksud du per dx lah, itu yang jadi U prime tu. Boleh follow? And then U ni sama, U ni sama. So V prime ni bermaksud kita kena bezakan V lah. And then bawah tu dia mesti V kuasa 2. Okay, ada soalan nak tanya untuk formula? Ada soalan nak tanya tak untuk formula? Semua okay? Kita Okay. So korang boleh buka muka surat korang punya modul. Kita terus pada modul muka surat 4. Page 4. Yang nombor 5. Okay. Semua orang boleh buka modul page 4. Boleh? Dah jumpa soalan? Dah. Okay. So saya tak nak buat soalan nombor yang B sebab simple sangat. Okay, yang 5A tu, soalan 5A belum siap ni korang kena kembang-kembangkan lagi tak atas ni, belum siap. Nanti korang settle down boleh. Yang untuk soalan A.
Okay, yang B saya tak nak tunjuk sebab nanti korang buat sendiri. Kita terus kepada soalan C. Boleh Okay, so kita akan buat soalan C. Okay, step yang pertama. Atas kita namakan sebagai U, bawah kita namakan sebagai V. Semua boleh follow? Boleh. Boleh. So saya tulis dulu boleh? U sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 3. Saya garis tengah. V sama dengan berapa? 7 tolak X kuasa 2. Sampai sini boleh? Saya pecahkan dulu. Ni okey? Okay, next. Saya kena buat apa? Tukarkan different. Differentiate lah. So U prime 2x. 2 bawa depan 2x. 2x, good. Pandai. Belakang kalau nombor sahaja Tak ada apa-apa. tak ada apa-apa, dia akan habis. Sebab dia ada x kuasa kosong kat situ kan. So V prime saya 7, nak buat apa? Kosong. Hapus. Kosong juga. So Hapus. betul. Buat yang belakang je kan. So 2 buat depan. Negatif 2x. Okay, good. Pandai. Okay, so yang penting susunan yang pertama korang mesti buat U, V and then buat U prime, V prime, bezakan dua-dua. So next step kita akan buat dia punya formula. So dy per dx. Okay, saya akan tulis satu-satu. Nanti lama-lama korang tak payah tulis pun tak apa tau yang formula ni. Sebab formula ni tak ada markah. Markah dia masa memasukkan nilai. Ni memang tak ada markah tapi saya nak mengajar sahaja. Okay, so untuk soalan yang ini. Okay, so kita akan masukkan satu-satu. V berapa? Okay, yang ini dia macam terbalik sikit. Maksudnya korang kena darab juga secara silang. Tapi kita akan buat yang sebelah mana? V ni darab dengan U prime dulu, yang depan ni. And then baru UV prime. Tapi dia still secara silang. Cuma V yang akan akan duduk depan. Okay, jangan salah letak tau. So untuk yang ini apa yang saya boleh letak dekat depan ialah 2x darab dengan apa tu? 7 tolak x kuasa 2. Semua boleh dapat yang ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada, okay good. So UV prime. Yang sebelah sini pula. So yang sini pula. Okay, macam mana? Nak letak apa ni? Sini saya punya patutnya simbol tolak kan? Sini apa ni? Ada negatif kan? Boleh saya terus tukar jadi tambah tak? Boleh tak? Boleh ke? Boleh lah. Kalau tulis boleh juga. Tulislah negatif 2 tapi macam membazir masa je. Saya tukar tambah terus boleh tak? Siapa tak faham? Tak faham bagi tahu. Kotak saya tunjuk balik satu-satu. Semua okey? Okey je, confirm? Okey, so depan 2, X belakang, X kuasa 2 tolak 3. Kalau korang perasan kan, kenapa saya tulis U prime dulu U prime dulu saya tulis, kenapa saya tulis V prime dulu? Ni yang ni kat depan ni. Kenapa Sebab dia sama. Bukan sama. Lain. Satu nombor. Satu nombor. Sebab saya senang nak darab bracket je lagi. Kalau misal kata korang tulis macam ni kan, 7 tolak X kuasa 2, belakang dia 2X, pening tak nak darab? Kalau saya tulis macam ni kan korang still kena darab macam ni juga kan? Tapi pening sikit betul? So, saya punya saranan, yang nombor yang macam single ni, duduk depan. So, bila kita darab macam biasa je terus. Okay, boleh follow, bracket duduk belakang, dapat tak? Boleh dapat? Baik. Bawah apa dia? V kuasa 2, 7 tolak X kuasa 2, jangan lupa ada kuasa 2. Boleh faham sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okay, so kita kembangkan. Tolong saya. Yang atas dapat apa ni? The first one. 14x. 14X. Okay, next belakang. Negatif Tolak. kuasa 3. Negatif 2X kuasa 3 tambah 2x 2X. 2x kuasa 3. Okay, good. Belakang. tolak 6x.
tolak 6X. Bawah salin saja macam biasa. Okay, mana yang korang dah nampak boleh simplify, ada yang benda boleh cancel, apa dia? Ni dengan ni kan, kenapa boleh cancel? Sebab tolak dengan tambah. So 14X tolak 6X. 14 tolak 6, 8. 8. Good. So 8X per 7 tolak X kuasa 2 per 2. Nak kena kembangkan ke bawah? Nak kena kembangkan tak? Tak payah. Ya. Tak payah masa-masa. Terus siap settle. Okay, boleh follow? Boleh. Boleh follow. Okay. Untuk soalan D, okay, saya bagi masa buat sekejap saja boleh? D. Boleh? Boleh. Okay, saya tunggu kejap je. Buat laju-laju sikit yang soalan D. Soalan D. Siapa tak okey tanya terus Halisa ada Halisa? Halisa okey? Halisa ada Halisa? Oh, Halisa. Fatihah ada lah. Hai Fatihah. Fatihah okey Fatihah? Mana suara ni masing-masing hilang? Mak kau. Okey tak tu? Okey. Okey, dah sampai mana? Dah masuk formula? Dah masuk formula? Siti Nur Ardibah ada Siti Nur Ardibah. Siti Nur Ardibah, progress sampai mana dah? Okay, so boleh saya teruskan? Kita buat sama-sama balik lah. Semua okay? Dah sampai formula belum? Dah. Dah sampai formula. Dah sampai habis dah, dah siap dah? Belum. Okay, tak apalah. Saya terus sambung lah. Boleh? Okay, so untuk step yang pertama, yang penting dulu step dia.
Senaraikan dulu U dengan V. Okey, kedua. Cari apa? U prime dengan V prime. Okay, good. So, kalau untuk bentuk yang pertama ni, yang bentuk pecahan, ingat lagi tak? Pecahan pula. Bentuk bracket, ingat lagi tak? 4 bawa depan, ingat lagi? Ah, Dalam bracket salin balik je kan? Ah, Okay, so 4 tolak 1 bila kita bezakan, jadi 3, good. Belakang mesti ada satu lagi iaitu kita bezakan yang dalam bracket. Tinggal apa? Negatif. tiga. Tinggal negatif 3. Ni semua orang ingat lagi tak ni? Ni yang bentuk yang mana? Ni yang bentuk yang kedua itu. Sebab dia ada bracket ni. Okay, boleh? Yang ni okay? okey. Okay, next saya sambung V prime. V prime dapat berapa? 5. 5, good. Belakang dah tak ada kan? Betul? Okay, so kita terus sambung. Saya tak boleh pakai dy dx. Kenapa tak boleh pakai dy dx? Sebab soalan fx. Kalau fx, cara penulisan mesti f prime x. Semua boleh ingat lagi? Ingat lagi tak? Ingat, okay. So saya guna maklumat yang atas ni saja. So start from V and then kita buat yang ni dulu, boleh? Okay, sorry yang ni tak settle down lagi. Yang ni korang darablah dulu. Negatif 3 dengan 4 dapat negatif 12 bracket 1 tolak 3x kuasa 3. Boleh yang ni Okay, so untuk yang pertama saya akan darab yang ni dulu. So saya akan letak nombor dekat depan, negatif 12. Nampak tak apa saya buat? Saya ambil nombor bulat dulu. Semua orang boleh nampak saya ambil nombor bulat? Nampak tak? Okay, lepas tu nombor antara yang sekarang ni, yang saya garis warna merah, nombor ini dengan yang pada U prime dengan V, which one yang saya lebih mudah letak dulu? V, pandai. Kenapa? Sebab dia tak ada dia tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa, kita akan kena darab terus kejap lagi. Faham tak? Yang kuasa ni kena duduk belakang diam-diam sebab kita tak boleh nak kacau dia. Bila kacau dia akan bukan menyusahkan lah, macam lagi serabut kan. So kita settle down yang boleh didarab terlebih dahulu. Boleh faham? Boleh nampak apa saya buat? Cara penulisan tu kena betul. So nanti korang tak akan pening sangat masa menulis tu. Okay, tolak dengan kita nak U V prime yang melintang sebelah sini pula. So apa yang berlaku dekat situ, kita akan ambil nombor apa duduk depan? 5. Okay, pandai. Itulah. Kena menulis tu kena ada teknik. Okay, sebab kita tak nak menyusahkan diri di kemudian hari. Dekat bawah-bawah tu tak nak susah. So V is 5x kuasa, 5x tambah 2 kuasa 2. Boleh follow? Boleh follow? Boleh, okay. So untuk soalan yang ini macam mana kita nak settle down? Ini saya kena tunjuk baliklah. Macam mana? Ni darab dulu boleh? Boleh, dapat berapa tu? Negatif 60x tolak 24. Dapat? Okay, belakang 1 tolak 3x kuasa 3 tolak 5 bracket 1 tolak 3x kuasa 4 bahagi dengan 5x tambah 2 kuasa 2. Yang ni okey? Sampai sini okey? Okey. Okey, kalau macam tadi kita tak ada, bila kita yang sebelah tadi yang ni dia simple tau, yang tadi ni, yang ni dia simple. Ini simple je. So bila simple kita boleh solve senang je. Okey, apa masalah dekat kita punya yang sekarang ni? Cuba korang tengok betul-betul bahagian atas. Ada benda sama tak? Ada benda sama. Apa dia? 1 tolak 3x. Yes, pandai. So 1 tolak 3x ini sama sahaja dengan yang ini. So kita kena buat style yang saya buat video tambahan hari tu. So kita kena keluarkan lah faktor-faktor. Faktor boleh? Okey, antara kuasa 3, kuasa 4 siapa paling rendah? 3. So saya ambil kuasa 3 akan duduk bawah. Semua boleh, duduk bawah, duduk luar. Boleh faham?
Okay, and then saya buat bracket kat belakang. Apa nombor yang saya boleh tulis untuk yang depan? Negatif 60. X tolak 24. Betul tak? Ada tambahan lain? Ni dah settle belum yang depan? Boleh? Okey, belakang apa nombor yang saya kena tulis? Daripada belakang pula. Yang daripada sini. Kalau saya dah ambil 3, akan berbaki berapa? Berbaki 1. So maksudnya saya kena letak negatif 5 duduk depan. Dalam dia saya kena darab lagi seorang yang belum ada, yang tinggal. Boleh faham sampai sini? Siapa tak faham bagi tahu. Boleh tak? Boleh, okay. This one, yang warna biru ni untuk yang biru ni. Okay. Yang saya tak ada highlight tu yang depan. Okay, boleh dapat? Okay, so bawah kita akan sambung. Korang sambung, mesti tulis. Nampak remeh tapi terpaksalah tulis sebab dah Cikgu, ya. lagi sekali cikgu yang macam mana 1 tolak 3 Nak- X kuasa 3 tu. Okay, kenapa saya ambil satu yang kuasa 3 duduk bawah Betul? Soalannya kenapa saya ambil yang kuasa 3 duduk luar Betul? Okay, saya explain kejap. Bawah Bagi pula. yang macam itu punya soalan boleh. Okay, patah balik back to basic. Kalau saya ada 14Y kuasa 3 tolak dengan 11Y kuasa 4. Apa huruf yang boleh saya duduk luar? Kalau saya nak faktor. Ni soalannya sini je. Semua tengok sini. Apa huruf yang saya boleh duduk luar kalau saya nak faktor? Antara dua ketul ni, yang mana satu nombor yang sama? Boleh saya ambil number tak sekarang? Tak. Number tak boleh sebab dia tak sama kan? Betul? Okay, so disebabkan tak boleh, korang kena ambil huruf ataupun unknown tu, pembuluh ubah tu. So Y kuasa 3 dengan Y kuasa 4 ni kuasa 3 ni dengan kuasa 4 ni. So yang mana satu, dia yang kuasa rendah tau. Sebab bila kita rendah, dia mesti duduk luar. Okay, dapat tak? Boleh tak? Nanti dapat berapa di sini? Y kuasa 3. Boleh tak? Bracket untuk yang depan. Kalau sini Y kuasa 3, 14. sini nombor 14 lah. Bila kita darab balik, dapat tak 14 Y kuasa 3 untuk yang pertama? Yang ni. Dapat kan? Okay, yang belakang dapat apa? Dapat kan? Okay, yang belakang? 11. 11. Y sahaja. Nampak tak apa saya buat? Benda yang sama je. Cuma yang sekarang berlaku dekat sebelah sini ialah dia dalam bracket. Itu je beza. Ini kita anggap macam satu ketul ni. Seketul ni kita anggap macam huruf Y semata. Y kuasa 3 semata. Yang ini saya anggap sebagai Y kuasa 4 semata. Boleh faham tak? So Boleh, apa boleh. yang apa yang saya duduk depan, saya letak Y semata tapi kuasa 3. Boleh faham? Boleh. Faham? Okay. So itu yang ada berbaki lagi Y kuasa 1 kat belakang ni. Boleh tak? Sebab belakang tak cukup kan? Boleh? Boleh? Okay. So nanti boleh settle down yang ni? Yang ni boleh sama sendiri? Boleh? Korang salin balik yang bracket ni kat depan. Yang ada kuasa 3 ni kat depan. Belakang dalam bracket yang belakang ni settle down. And then bawah terus 5X tambah 2 kuasa 2. Ni tolong settlekan boleh? Boleh? Nanti korang settlekan. Dapat Mana yang X, mana yang Y double ke apa benda semua settle. Boleh? Okay? Dah? Okay. So nanti sambung buat soalan yang kita tak buat lagi iaitu soalan B, E, F. B, E, F. Dapat B, E, F sambung? Okay. So saya nak sambung benda yang kedua. Pembezaan peringkat yang kedua. Boleh? Saya harap saya dapat buat laju je ni.
Okay, sebab benda je berulang je. Okay, pembezaan peringkat yang kedua. Okay, dalam modul korang, saya tak ada sediakan soalan ni. Tapi pembezaan peringkat kedua ni nanti kita guna dalam aplikasi. Nanti kita akan guna masa cari titik maksimum minimum. Okay, boleh. Okay, ni boleh tengok yang saya dah tulis kat sini. Dia ada buku teks tu. Okay, apa maksud pembezaan peringkat kedua? Macam itu saya cakap pembezaan peringkat kedua ni sebenarnya kita bezakan lagi sekali. Mula-mula kita dah beza sekali. Okay, contohlah Contoh saya ada huruf Y. Okay, saya ada huruf Y. Bila saya bezakan sekali, saya akan dapat dy per dx. Yang ni tahu kan? Ini maklum? Tahu. Oh, okey. Bila saya bezakan lagi sekali, saya akan dapat d kuasa 2y per dx kuasa 2. Faham tak? Ini ada nak tanya? Okey. Ni okey tak? Ini bentuk je, tak ada apa-apa pun. Ini cuma nak kena ingatlah cara penulisannya. Yang penting d kuasa 2y, yang belakang dx kuasa 2. Sebenarnya bezakan lagi sekali yang tengah ni nanti kejap lagi. Nanti saya tunjuk contoh. Boleh? Okay, contoh, kalau saya ada huruf hx, bila saya bezakan sekali, saya akan dapat apa dekat sini? H prime X. H prime. Good, h prime x. Kalau saya bezakan lagi sekali, saya akan dapat apa? H prime prime. Okey, pandai. Betul lah tu. So ini cara penulisan lah. Okay, so ini beza kali pertama, beza kali kedua. Ini cara penulisan saja. Okay, boleh saya sambung? Untuk tunjuk contoh boleh? Okay, so saya akan buat nombor yang A saja. Saya buat 1A, 2A je lah dengan laju boleh? Sebab benda ni simple je. Boleh Saya sambung Boleh. Okay, alright. So untuk soalan yang pertama, kita salin soalan, nak senang. Masa salin soalan, jangan salah salin soalan. Ya, okay. So saya akan dapat dy per dx. Ini adalah soalan 1A. Okay, tolong saya dy per dx saya. Nombor depan terus laju. Dapat berapa? 12 x kuasa 3. Okay, good. Pandai. Belakang, tengah. Negatif 10 10 apa? x. Pandai. Belakang lagi 1. 2. Tambah Tambah 2. Yang ni habisnya belakang sebab nombor 1 ni. Okay, so kita bezakan lagi sekali. Apa yang kita akan dapat? 36 X kuasa 2. Okay, bagus, pandai. Next. Tolak 10. Tolak 10. Ada lagi tak? Tak. Okay, dah siap. Settle. Itu je. Nampak tak? Tak. Nampak? Okay. So, kita akan buat yang kedua. Okay. Sebelum tu, kalau contoh lah untuk soalan B, saya tak nak buat semua. Cuma soalan B ni, kita kena ubah bentuk dulu tau yang pertama. Jadi apa tu? Y sama dengan 4 X kuasa berapa tu? X kuasa 2. Okey, belakang akan jadi apa? Negatif 2 X kuasa 1 per Apa satu apa? 2 X kuasa negatif 1 U. Boleh? Boleh. Okey, so X kuasa X ni dia kuasa 1. Okey, lepas tu bila bawa naik atas dia akan jadi negatif 1. Boleh? Okay, kalau pecahan korang mesti ubah dulu tau bentuknya. Okay, lepas tu baru buat macam biasa. Boleh tak? Okay, saya terus tunjuk nombor 2A boleh? Sebab saya nak tunjuk yang prime punya style pula. So untuk nombor 2A, fx saya adalah, okay, tolong saya macam mana saya nak buat punca kuasa X tukar kepada bentuk indices, index. X kuasa 1 per 2. Pandai. Mesti tukar. Tak tukar tak boleh nak solve sebab kita nak apa yang benda yang kita nak darabkan kan kuasa kan. So kita mesti tukar dulu bentuk dia. Okey, belakang tambah dengan X kuasa negatif 2. okey, good. Okey, so kita akan buat kamera pula. Pembezaan yang pertama, saya akan dapat apa? F prime. 1 per 2 bawa depan betul. Betul. X setengah tolak 1.
Tak yakin tulis. Negatif 1. Dapat negatif setengah, betul? Okey, belakang. Belakang, negatif 2. Negatif 2. X. Negatif 2 bawa depan. Akan dapat negatif Negatif 2x. Negatif 2 tolak 1, negatif 3. 3. Bagus. Okey, so apa yang kita akan dapat dekat sini ialah 1/2. Ini akan dapat x kuasa negatif setengah. Semua boleh follow? Boleh? Boleh? Boleh. Tolak 2x kuasa negatif 3. Kenapa saya tak solvekan lagi? Saya kenalah susun. Cantik. Kenapa saya tak solvekan lagi? Buat lagi nak kena buat balik kan? F prime kan? Betul? Okey, so kita sambung. Macam mana nak buat ni? Yang depan. Negatif setengah darab dengan orang depan dapat berapa? Negatif 1/4. Negatif 1. Negatif 1/4. Boleh tak ni? Boleh tak? Tak boleh bagi tahu? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, negatif setengah tolak 1. Okey, kita settle down belakang. Negatif 3 darab negatif 2 tambah berapa 6. dapat? Negatif 6. 6. X. Negatif 4. Okey, good. Okey, so kita settle down yang ini sikit je lagi. Kalau korang tak nak tulis nombor 1 ni pun tak apa. Nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Kita buat dia kan. Okey, so 1/4 dapat berapa? X kuasa negatif setengah tolak 1. Alamak, saya punya kalkulator ni saya lupa kan. Negatif 3/2 kan? Negatif 3/2. Okey. Tambah belakang boleh terus tukar bentuk? Boleh? Okey, tolong saya untuk bentuk yang atas. Negatif 1 per bawah nombor X. 4 dulu. And then baru X kuasa 3/2 tambah dengan 6 per X kuasa 4. Okey, sampai sini tak faham bagi tahu. Step yang mana tak faham, semua okey? Semua okey? Nabil ada Nabil? Nabil mana Nabil? Dia Nabil okey Nabil? boleh lah faham-faham gitu. Gitu je lah siannya. Nazira Akmal ada? Nazira Akmal okey? Ada. Okey. Okey tak? Okey. Yang tadi -1 saya buat sesatu ni okey Nampak step? Ya. Okey. So dah settle untuk pembezaan peringkat yang kedua. Boleh? Sebab saya nak sambung lagi ni. Boleh? Semua lagi. Okey, tarik nafas dalam-dalam. Okey, ada ni pergi minum air dulu. Pergi kejap seminit pergi cari air minum kejap. Buat tambah oksigen dulu. Okey, dah. Dah boleh ni dah. Boleh. Boleh, okey. Okey, kenapa saya suruh minum air? Sebab lepas ni kita nak kena ingat balik apa yang kita belajar yang lepas-lepas. Lepas-lepas tu maksudnya masa form 4, masa mat, admat, macam tu. Saya nak ulang balik semualah, semua bentuk. Okey, boleh? Boleh dah? Boleh, okey.
Okey, so seterusnya ini adalah aplikasi yang pertama, kecerunan tangent. Okey, hari tu saya ada cerita awal-awal hari tu kalau tangent. Okey, dalam math ada belajar tangent. Tangent dia tak kisah tau lengkuk ke apa kita panggil? Lengkuk ataupun any kejap. Kenapa tak jadi? Kejap Okey, tangent. Okay, let's say merah ni saya kata dia adalah garis tangent. Kenapa dia dipanggil sebagai garis tangent yang warna merah? Soalan saya yang pertama. Sebab? Satu titik saja. Okey, dia hanya sentuh satu titik sahaja. Okey, dia wajib sentuh satu titik. Bila dia sentuh satu titik, baru kita panggil dia sebagai ini adalah garis tangent. Soalan saya, garis tangent yang warna merah saya buat ni, adakah ia garis lurus? Ya. Ya, okey. Apa bentuk garis lurus dalam math yang kita dah belajar? Kita ada bentuk garis lurus. Y Y sama dengan MX tambah MX C. tambah C. Okey. So untuk Y sama dengan MX tambah C ni bermaksud dia mestilah garis lurus. Okey, sebagai contoh, saya bagi satu lagi contoh. Let's say saya kata garis hijau saya adalah garis tangent, diterima ataupun ditolak. Tak. Kenapa? Tolak. Kenapa? Sentuh dua titik. Dia langkah 2 Sebab dia titik. sentuh 2 titik. Yang ni memang bukan garis tangent sebab dia sentuh 2 titik. Okey, boleh faham asalnya ni? Ini okey? So, even bentuk lengkung macam mana pun, yang penting bila satu lengkung, satu lagi garisan, okey, contoh. Okey, saya kena pastikan dia mesti sentuh pada satu titik. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey. So saya masuk bentuk yang kedua. Ini dah faham garis tangent punya cerita, faham? Boleh? Okey. Yang kedua, benda penting dalam yang kedua. Masa form at math, masa form 4 kita ada belajar, let's say saya ada sini Y, sini X, sini kosong, okey. Masa form 4 kita ada belajar satu garis lurus. Sekejap saya kena tukar colour bagi nampak. Okey, ini satu garis lurus. Semua orang ingat? Okey, so Y sama MX tambah C, betul? Oh lupa, yang dalam NMAT apa persamaan NMAT? Siapa ingat? Pakai apa? Y tolak Y satu dengan M X tolak M. X tolak X tolak X X satu. Okey, boleh pakai mana-mana ke? Wajib Boleh. pakai bawah? Tak boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Dalam NMAT boleh dua-dua tau. Saya ulang dalam NMAT boleh dua-dua. Dalam math hanya yang atas je, bawah tak boleh guna. Okey, boleh? Boleh follow? Okey, let's say saya ada satu lagi garisan. Okey, kejap Okey, saya ada satu lagi garisan kat sini. Okay, and then dia jadi sudut 90. Apa nama garisan tersebut antara garis merah dengan garis biru? Serenjang. Serenjang, good. So, serenjang kita belajar dalam koordinat geometri form 4, betul? Let's say saya kata ini adalah kecerunan saya yang pertama, ini adalah kecerunan saya yang kedua. Apa formula dalam serenjang yang wajib kita buat baru kita boleh solve question? Apa formula dia? M1 Good. darab M2 Good. sama dengan negatif 1. Okey, bagus. So semua orang ingat lagi benda ni? Semua orang ingat? Ataupun cara penulisan satu lagi boleh juga M1 terus dia darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Boleh ingat yang ni? Boleh, okey. Cuma ada satu lagi yang ada kita belajar dalam math, dia ada yang cerita pasal selari kan? Betul? Selari M1 sama dengan M2. 2. Okey, yang ni kita tak ada guna dalam yang ni, setakat ni kita tak guna lagi lah. Kita banyak guna serenjang je. Okey. Semua boleh faham?
Semua boleh? Okey, dalam pembezaan, okey, jap saya kena lukis gambar baru. Okey, dalam pembezaan saya akan buat satu garis lengkung. Okey, kejap Okey, let's say saya punya lengkung dekat belah sini lah. Okay, and then saya ada buat satu garis, jap. Okay, warna hijau saya garis apa nama dia? Tangent, bagus. Saya tulis kat sini boleh? Garis tangent. Semua boleh? Semua maklum? Okay, saya buat satu lagi garisan di sini. Sebut hitam. Okay, jap. Okay, apa nama garisan warna hitam yang bersudut 90 ni? Agak-agak namanya apa? Berserenjang. Garis serenjang. Tapi dalam pembezaan, garis tangent berserenjang dengan nama dia adalah garis normal. Okay, boleh dapat dalam tajuk pembezaan, saya ulang lagi sekali. Dalam tajuk pembezaan, garis tangent adalah satu garisan yang sentuh pada satu titik pada lengkung. Boleh faham? Garis tangent, okay? Dan bila ada satu garisan lagi yang berserenjang dengan dia, nama dia adalah garis normal. Okay, boleh dapat yang ni? Boleh. Boleh. Semua clear? Clear. Ada benda nak tanya tak? Sebab saya nak sambung lagi. Umaira, mana Umaira? Ya saya. Okey Umaira. Okey. Okey, boleh saya sambung lagi? Semua okey, boleh saya sambung? Okey. Okey, so ada lagi satu benda yang dalam aplikasi keturunan tangent ni wajib kita tahu. Kalau saya ada Y sama dengan persamaan lengkung. Okey, saya nak cerita pasal persamaan lengkung. Okay, kamu tahu persamaan lengkung dia ada banyak jenis. Korang ada belajar tak yang bentuk kalau kuasa 2 punya bentuk? Dalam mat dah belajar ke belum Nanti dapat bentuk graf kuadratik, senyum ataupun masam. Oh, dah. Kalau bentuk yang kuasa 3, dah belajar belum si X tambah D, kita akan dapat bentuk macam ala-ala bentuk bentuk S. Ada tak? Ada kan? Okey. So, apa yang saya nak cakap kat sini Lila, bentuk lengkung ini kita panggil sebagai persamaan lengkung ataupun persamaan lengkung. Okey, boleh dapat tak? Boleh. Boleh. Okey, ini pun persamaan lengkung. Lengkung tahu lengkung. Lengkung bendanya mesti ada shape parabola ke, tak kisahlah bentuk macam mana pun. Tapi yang penting dia bukan garis lurus. Boleh dapat tak? Boleh. Boleh. Okey, so ini benda yang pertama saya yang wajib saya tahu, yang korang kena tahu. Ini adalah persamaan lengkung. Depend on soalan. Kadang-kadang kuasa 2, kadang-kadang kuasa 3, kadang-kadang yang bentuk, ada satu lagi bentuk salingan ni. Ada tak bentuk ni? Ada belajar tak? Ada. Dengan A per X, yang X kat bawah tu. Ini pun dipanggil sebagai lengkuk juga. Okey? Boleh follow? Boleh. Boleh. Okey, ini benda yang pertama korang kena tahu persamaan lengkuk. Second, baru saya nak kaitkan dengan dy per dx. Apa dy per dx tu agak-agak? Kalau saya bezakan persamaan ni pula, saya akan dapat dy per dx dia. Kita akan dapat apa? Kita akan dapat kecerunan tangent. Okey, inilah masalah kat tajuk ni. Sebab ramai tak ingat. Sebab tajuk ni terlampau banyak nak kena ingat. Terlampau banyak nak kena, bendanya sama je, stylenya buat sama je. Cuma nama dia tu, dia ada nama dia. Okey, ada benda nak tanya? Ada benda nak tanya? Boleh? Boleh.
Boleh, okey. So, saya terus sambung boleh? Okey, yang pertama. Y sama dengan apa persamaan. Ini saya akan panggil sebagai persamaan lengkuk. Semua boleh faham? Soal lengkuk ke lengkung ke tak kisahlah. Lengkuk atau lengkung benda yang sama je Semua boleh faham Boleh follow? Kalau saya dy per dx kan dia, saya akan dapat apa tadi? Kecerunan tangent. Okey, benda ni kena ingat kecerunan tangent. Maksudnya gambar tadi kalau kamu tengok balik, Y ini, yang lengkuk ni, yang lengkuk warna merah ni, inilah Y. Boleh follow? Ini adalah Y. Dia dapat tak? Boleh? Okey, yang garis tangent ni nama dia garis tangent. Garis Y sama dengan MX tambah C. Betul tak? Betul tak? Betul? Okey, yang dy dx tu yang ni je, M je. M saja yang dy per dx. Boleh follow tak ni? Boleh faham nama dia tak? Boleh, okey. Kecerunan maksudnya M kan? Kecerunan maksudnya M kan? Ingat lagi tak? Betul. Kalau garis tangent maksudnya persamaan garis tangent, maksudnya dia adalah Y sama MX tambah C lah sebab dia garis lurus. Boleh? Yang ni okey? Okey. Okey, boleh saya sambung? Kita tengok dulu style bentuk soalan lah untuk fahamkan lagi, boleh? Okey, so ini modul page 5. Okey, semua orang boleh tengok page 5 punya soalan. Okey, so saya akan bincang soalan yang pertama ni, 6A je sebab nanti 6B korang buat sendiri. Jumpa tak soalan? Jumpa soalan? Jumpa. Okey. So kita refer kepada soalan yang atas saja, yang bawah ni tak payah nak tengok. Yang atas je soalan yang atas je. Okey, kita baca soalan. Okey. So biasakan cari keyword soalan. Okey, diberi P ialah satu titik pada lengkung. So ini adalah benda yang pertama, lengkung dia. Okey, boleh dapat ni dengan P 1/4 ni. Dapat tak? Dapat. Okey. Soalan yang pertama, dia nak kecerunan tangent, kecerunan normal pada titik P. Okey, clear soalan yang pertama? Okey, kalau korang dah faham boleh buat, tapi saya nak tunjuk gambar dulu boleh? Saya tak payah lukis gambar tapi saya nak tunjuk dulu. Okey, boleh? Boleh. Okey. Okey, so saya tengok dekat sini, kalau saya ada lengkung negatif 7x kuasa 2, graf saya maksimum ke minimum Ingat lagi tak belajar dalam fungsi kuadratik? Ingat? Siapa ingat? Maksimum, pandai. Kenapa maksimum? Sebab A dia Negatif. Alright. Baguslah orang yang ingat ni. Orang lain tu bila nak ingat tu? Okey, contoh saya ada graf dekat sini. Ini Y, ini X, ini kosong. And then saya akan buat graf. Okey, lengkung. So maybe dalam around 6 paksi 6 ni tahu kan kecerunan pintasan Y kan? Sorry. Pintasan Y tahu pintasan Y? Tahu kan? Okay, so maybe saya pun sebab saya tak check kita punya punca so saya just terus buat sahaja. So anggaran gambar saya mungkin dalam keadaan macam ni. Ini saya tak check punca tau, patut saya kena check dulu untuk melukis. Okay, so untuk soalan yang ini ada satu titik, okay, dia ada cakap mungkin tangent dia okay. So maksudnya untuk soalan yang ini, okay, ini apa? Biru garis apa? Tangent. Tangent. Ni garis tangent. P dekat mana? P dekat mana? Yang lalu ni. Ini nama dia P. P berapa? 1, 4. Okay, gambar saya tak betul lah kan?
Okey, kamu usia betul je lah kejap. Sebab saya nak terus buat je ni. 14 supposed to be, patutnya graf saya kena ke sana lagi. Nak kena betulkan ke tak ni? Nak betulkan, saya betulkan. Rajin Betulkan. tunggu. Rajin tunggu tak? Boleh. Boleh. Okey, kejap saya kena betulkan. 14 dekat sebelah kanan kan? Betul? Okey, kejap sebab saya tak buat dia punya pintasan. Siapa rajin tolong cari equation, EQN? Masukkan A -7, B 5, C 6. Saya nak value. Tolong saya kejap. Negatif Negatif berapa yang pertama? 0.6. 0.6. Negatif 0.6. One more is 1.3. 1.3. So 0.6 maybe di sini. So 1.3 akan berada kat sini. So sini akan nombor 6. Ini macam Y sama MX tambah C kan? C pintasan Y, ingat tak? Ini bentuknya kan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So yang sini dia adalah pintasan dekat Y ni. Okay, yang ni okay? Yang ni okay? Okay, so untuk garisan ini sepatutnya saya kena berada dekat sini. Okay, so saya akan buat satu garisan dekat sini. Okay, so ini kita panggil sebagai garis tangent. Semua follow? Semua boleh faham? Untuk gambar, so P saya akan lalu dekat sini. So P saya dalam keadaan 1, 4. Boleh faham gambar? Boleh faham gambar? Boleh. Boleh, okey. So kat mana normal agak-agak? Garis normal kat mana? Kat sebelah sini lah kan? Berserenjang kan? Betul. Okey, so ni kita panggil sebagai normal. Okey, boleh follow? Boleh follow yang ni? Boleh. Okey, so kita terus kepada soalan kecerunan tangent. Tadi keyword soalan, kecerunan tangent tadi apa? dy per X. betul? Okey, tulis dekat soalan korang. Ini adalah dy per dx. Jumpa soalan saja. Ini adalah dy per dx. Boleh follow? Okey, so kita nak buat jalan kerja. Ni gambar tak payah lukis tau sebenarnya. Ini saya saja lukis nak bagi faham je. Okey, so kita terus buat untuk soalan yang pertama tu. Okey, kita akan buat start from y sama dengan 6 tambah 5x tolak 7x kuasa 2. So saya nak kecerunan tangent yang dy dx itu caranya ialah kita kena bezakan yang y, persamaan lengkung. 6 dapat boleh tulis tak? Saya akan dapat apa next? 5 ke 6 ni nombor nak tulis depan bawah. Siapa boleh tolong? 5. 5 good. Belakang. Negatif 14. 14. X. Boleh dapat? Boleh dapat? Boleh? Okey. Kita belajar dulu. M adalah kecerunan, betul? M adalah kecerunan, betul? Okey, kecerunan tu biasanya nombor kan? Negatif 1 ke, negatif 4 ke ataupun 7, 10, betul tak? Sekarang ni adakah dia dalam bentuk nombor? Tidak. Belum lagi. Okey, nampak tak dia huruf apa ni? Yang tinggal huruf apa kat dalam ni? Okey, saya nak tanya idea korang. Mana huruf X yang saya boleh ganti dalam dy dx? Dekat mana saya nak curi? Koordinat P. Pandai, koordinat P. So, kita kena tahu ini koordinat X, ini koordinat Y. So, hanya ambil huruf X saja yang nombor 1. Boleh follow? So, dy dx saya ialah 5 tolak 14 darab dengan 1 kat belakang ni. So, 5 tolak 14 dapat berapa? Negatif 9. 5 tolak 14 dapat berapa? Negatif 9. Okay, good. So dy dx saya adalah negatif 9. Boleh follow? Ada orang dia suka tulis kecerunan tangent adalah negatif 9. Boleh faham kenapa saya tulis T?
Sebab dia adalah M kecerunan bagi tangent. Negatif 9. Nak tulis macam ni boleh, nak tulis macam ni pun tak apa, tak ada masalah. Okay, boleh faham yang ni? Boleh follow? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya bila saya dah dapat kecerunan tangent punya yang warna hijau ni tadi, sekarang saya nak normal. Betul tak soalan dia minta normal? Betul. Apa formula yang boleh kita guna? Formula serenjang. M, pandai guna formula serenjang. M1, M2 sama dengan negatif 1. 1. Boleh? Okey, bermaksud dekat sini ialah apa yang boleh kita buat macam ni. M tangent darab M normal sama dengan negatif 1. Faham yang ni? Faham. Faham. Tangent darab dengan normal. So tangent kita negatif 9, saya nak kecerunan normal. Apa jawapan kecerunan normal saya? 1/9. 1/9. Dapatlah menjawab soalan yang kedua bagi soalan nombor 1 ni. Nampak tak? Semua boleh follow? Boleh? Ini okey? Okey, baru saya sambung nombor 2 boleh? Sebab saya nak ambilkan cepat ni. Okey, nombor 2 kita tengok soalan. Soalan minta apa? Persamaan tangent. Lagi satu persamaan Normal. normal. Okey, macam mana nak buat? Okey, dekat contoh dia guna formula ADMAT. Dekat contoh dia guna formula ADMAT. Nak saya guna formula ADMAT ke nak guna formula MAT Y sama MX tambah C saja? Terpulang pada kamu, nak saya tunjuk yang mana satu? Admit. Yang ADMAT punya, boleh? Semua okey? Okey, so saya akan guna yang ADMAT punya atas request. Okey, so untuk soalan yang kedua adalah okay, so kita pakai Y tolak Y1. Ini kena ingat sendiri tak ingat masalah lah korang. Kalau tak ingat pakai Y sama MX tambah C and then cari M dulu and then baru cari C. Okay, sebab kalau pakai yang mat kita kena ada step-step dia lah. Okay, yang ni dia senang sikit kalau yang mat punya. Okay, koordinat P tadi adalah 14 betul? Betul Okay, so ini sekarang saya nak buat garis persamaan. Garis apa yang pertama? Tangent. Okay, so Y, masuk Y. Y ni tulis je tau. Tolak dengan ini huruf apa? Ini huruf X dengan Y. So Y yang pertama dia apa? 4. 4, good. M bagi tangent ialah Negatif 9. okay, pandai. Belakang X kekal saja, nombor belakang saja yang kita akan masuk koordinat. Apa nombor dia? 1. 1? Betul lah 1. Sorry. Okay, so just expand saja. So kita akan dapat negatif 9x tambah dengan 9. So nak cantik korang kena susun bentuk am lah. Okay, boleh? So dapat berapa kat situ? Negatif berapa? Sorry, tambah 13. Betul tak? Betul. Betul Okay, so saya dapat yang pertama. Betul? Betul? Okay, so soalan yang kedua ialah persamaan normal. Betul? Yang normal? Okay, so saya akan buat yang normal pula. Persamaan garis normal. Sorry tulisan memang tulisan doktor. Ni macam ini. Okay, so kita salin soalan Y tolak Y1. Sorry, formula MX tolak X1. Bila garis normal bermaksud korang mesti ambil M normal yang kita dah buat tadi. Jangan salah ambil persamaan. Boleh faham? Boleh faham? So Y tolak berapa koordinat dia tadi? Y apa? 4. Belakang? M normal? 1/9. 1/9. Belakang X tolak 1. 1. Okay, boleh settle down. Korang settle down dapatkan Y apa boleh? Boleh? Ni boleh buat sendiri? Boleh. Okay, soalan saya. Kenapa saya boleh ambil koordinat yang sama? Soalan saya.
Kenapa saya boleh ambil koordinat yang sama? Dua-dua soalan saya telah mengambil koordinat 1, 4 untuk dimasukkan dalam persamaan. Kenapa dua-dua soalan menggunakan koordinat yang sama? Siapa tahu? Se- Sebab kalau tengok titik- gambar faham tak? titik Sebab sama. P Sebab- tu titik tengah. bukan titik tengah. Sebab dua-dua garisan warna hijau tadi yang saya lukis ni, garis tangent, langgar pada P14, betul tak? Betul? Dalam masa yang sama, normal pun dia langgar juga pada P14. Sebab tu kita pakai koordinat yang sama. Clear? Dia bukan titik tengah tau. This one is not titik tengah. This one dipanggil persilangan untuk dua garisan ni lah. Okay, boleh follow. Ada soalan nak tanya? Sebab saya nak habiskan dah ni. Dah habis dah ni sebenarnya. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada, okay. So nanti sambung yang B boleh? Sambung B boleh? Okay. Kita akan cuti hari Raya Cina cuti berapa hari? 3 3 je? Daripada hari apa sampai hari apa? tak tahu, rasanya Rabu kali Jumaat. Dia Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 hari. Okay, so kita jumpa next week. Next week kita akan belajar lagi berapa aplikasi yang kita belum titik pusingan. Beza. Okay. So ada lagi, maybe lagi 1 ataupun 2 kelas untuk saya habiskan perbezaan and then saya dah boleh terus masuk pengamiran. Okay. Sorry memang tajuk ni saya terpaksa laju atas sebab kita nak kena kejar yang belakang yang sepatutnya saya boleh lagi lama. Okay, faham Boleh? Okay. Ada soalan nak tanya? Okay, tak ada. So saya stop sampai sini boleh? Okay, siapa yang belum makan pergi makan. Kesian makan lambat dinner hari ni. Tak. Kena Awang nak makan Awang? Belum. Belum makan? Belum. Okay, so terima kasih semua. Kurusan. Cikgu Azam kata patut Awang dah kurus sekarang. Wang, Panas. diet Wang. Cikgu Azam cakap Ya. gitu. Okay, so kita jumpa lagi next week lah. Okay, nanti buat apa yang patut kalau tak faham tanya balik. Terima kasih, Cikgu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okay. Abang nak beli.